ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Majlis Agama Negeri Sembilan kerana menjemput firma kami untuk memberi persembahan mereka bentuk sebuah masjid di Seremban, Senayan. Ketika kita relax, yang mana satu perkara yang saya nak sampaikan ialah hasil daripada lawatan tapak kita bersama-sama pada minggu lepas. Kita dah pergi tengok tapak di mana surrounding tapak kita adalah berdekatan dengan kawasan perumahan. So masjid ni adalah satu keperluan untuk satu-satu perbandaran, di mana ianya adalah pusat untuk orang yang beragama Islam, jadi tempat neighborhood ataupun kejiranan. Okey, kedudukan tapak yang kita pilih adalah terletak di antara kedai dan juga kawasan perumahan. I think semua kena sedia maklum, kedudukan masjid ni kita pilih mestilah menghadap ke kiblat. Dan bagaimana saya susun atur bangunan saya adalah garisan merah ni adalah tapak untuk masjid yang dicadangkan. Kawasan perumahan adalah di belah kanan tapak, di mana di belah atas tapak adalah kedai. So saya dekatkan bangunan masjid ni berada berhampiran dengan persekitaran ataupun kediaman yang ada di tapak tu, di mana bahagian hadapan adalah laluan utama ke kawasan perumahan itu, dan saya bufferkan dia dengan adanya tempat letak kereta. Sebab semua tahu bila ada sembahyang Jumaat ataupun ada ceramah-ceramah agama, tempat letak kereta ni sangat penting. Sebab kita tak nak mengganggu persekitaran tu di mana orang letak kereta suka hati tepi-tepi jalan. So saya mengambil kira tempat letak kereta ni mesti cukup ataupun lebih daripada keperluan. Okey. Kemudian kedudukan bangunan masjid ni saya letakkan lebih ke hadapan supaya kita boleh guna kawasan sekeliling di bawah ni untuk tujuan kenduri kendara, untuk tujuan kurban dan pembangunan akan datang. Kita juga sedia maklum untuk surau ataupun untuk masjid ni, kedudukan tandasnya sangat penting supaya bila kita membuang air tidak menghadap kiblat. Okey. So dalam brief yang kita terima daripada pihak Majlis Agama, dia memerlukan satu ruang sembahyang di dalam dewan, kemudian ruang sembahyang, ruang lempah di kiri kanan atau di bawah masjid. Perlunya ada bilik imam, bilik mesyuarat, library, dan juga satu lagi adalah untuk bilik jenazah, bilik pengurusan jenazah. Okey, yang utamanya adalah tandas wanita dan tempat wuduk wanita. Idea yang kita dapat ni adalah kita tak nak jemaah perempuan ni ambil wuduk di luar. Dia berbeza dengan masjid sedia ada. Masjid sedia ada ni biasanya jemaah perempuan kena pergi ke luar, ambil wuduk, pakai telekung balik dan masuk ke dalam masjid. Tapi kelainan yang ada dalam reka bentuk saya ni, saya sediakan tempat duduk di dalam dewan untuk jemaah wanita. So kita tahu ibu-ibu ni dia rajin pergi ke masjid sebab dia ikut suami, tapi bilanya tempat sembahyang ambil wuduk di luar, dia kata tak mau pergilah, leceh. So kita buat tempat wuduk ni di dalam. Selain itu, reka bentuk saya ni, saya titik beratkan Green Building Index. Tuan-tuan tahu tak, pernah dengar tak Green Building Index? Green Building Index ni kita menitik beratkan saya tak tahu bahasa Melayu lah, lebih kepada environment concern. Kita nak rendahkan penggunaan tenaga elektrik kepada natural resources. Contohnya kita punya pengudaran semula jadi, pencairan semula jadi, penggunaan kita semula air hujan. So untuk itu
reka bentuk saya ni saya mengambil kira semua tu. Di mana kita tidak menggunakan aircon untuk masjid. Kebiasaannya masjid akan menggunakan aircon. Apa yang saya buat, kita akan gunakan grill dan louvers untuk mengalakkan udara masuk ke dalam masjid. Dan dalam masjid kita gunakan satu kipas besar yang kalau tuan-tuan pernah tengok, dinamakan tu big ass fan, kipas gergasi itulah. So udara dalam masjid ni dia akan ada cross ventilation ataupun pengudaraan semula jadi. Dan dalam masjid kita createkan ventilation dengan adanya kipas gergasi itu. Okey. Untuk reka bentuk fasad masjid, saya gunakan ornament, Islamic ornament sebagai grill. Bukanlah reka bentuk yang kita boleh cakapkan simple, tapi dianya mempunyai identiti untuk tempat ataupun masjid itu sendiri. So yang apa yang saya cakapkan tadi, cross ventilation tu, kita ada bukaan di atas untuk mengalakkan udara panas keluar ke atas, dan udara yang semula jadi tu akan lalu di celah-celah grill tu untuk masuk ke dalam ruang dalaman masjid. Okey, ini pandangan belakang dan ini pandangan tepi kiri. Okey, dengan gunakan konsep GBI tadi, saya juga sediakan tumbuhan di dalam masjid untuk lebih kita rasa dekat dengan alam semula jadi. Kita adakan landscape di dalam masjid. Okey, ini adalah rupa bentuk luaran masjid yang mana mengambil kira cross ventilation dan pencahayaan semula jadi. So grill yang bersifat Islamic ornament kita gunakan. Ini adalah pandangan daripada pintu masuk utama. Okey, ini adalah pandangan daripada tempat letak kereta belah belakang. Ini pandangan daripada secondary entrance masjid. Kita nampak tak ada rupa masjid yang Arabic masjid. Kita lebih kepada menitik beratkan GBI, pencahayaan semula jadi, natural ventilation, dan juga penggunaan air hujan tu tadi. Okey, pandangan daripada tepi. Ini pandangan daripada bird's eye view, menunjukkan surrounding masjid tu. Pandangan daripada atas. Okey. Selain itu, untuk masjid ni kita juga menggunakan bahan-bahan daripada lokal. Kita tidak menggunakan bahan-bahan import. So kita mengalakkan penggunaan bahan-bahan daripada lokal tempatan. Okey, dan saya rasa dengan adanya masjid ini kita dapat menampung jemaah-jemaah yang berada di taman sedia ada, dan juga mengalakkan tempat untuk komuniti Islam di masjid ini. Okey. So saya boleh akhiri saya punya pembentangan hari ini, dan saya harap reka bentuk saya ini menepati citarasa pihak Majlis Agama, dan seterusnya kita dapat memulakan pembinaan dengan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Agama. So saya akhiri saya punya pembentangan hari ini dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan, saya buka kepada semua pihak. Berapa anggaran kos masjid? Okey, untuk masjid ini kita boleh menempatkan seramai 1,500 jemaah. So anggaran kasar yang telah kita buat dengan mengambil kira keluasan adalah sebanyak 5,000 square meter, 5,000 meter persegi. Kita menjangkakan kos pembinaannya adalah sebanyak 13.5 juta.
Dengan sebab apa? Sebab kita tak ada menggunakan brick yang banyak. Kita gunakan grill, kita gunakan tingkap yang boleh laras, supaya penggunaan batu bata ataupun penggunaan mesh material ni kurang. Kita lebih mengalahkan kepada ABS system. Daripada pengetahuan, ada satu masjid di Shah Alam dekat stadium tu. Mula-mula dia pun buat cara macam tu, natural ventilation, pakai kipas besar. Tapi bila solat sungguh panas, banyak komplain sebab masjid tu didirikan oleh Nazar. Betul. Jadi akhirnya pasang juga aircon. Okey, jadi daripada situ boleh tak terangkan sama ada kenapa cara Syarat, mengikut kita punya kajian, macam mana kita nak menggalakkan udara natural ventilation ni sebelum jadi ni masuk dalam bangunan adalah dengan mengambil kira konsep rumah lama Melayu, di mana kita kena elevate. Kita kena ada ceiling yang tinggi untuk menggalakkan udara tu masuk ke dalam bangunan. Sekiranya bangunan tu rendah, ketinggian dia tak mencukupi, dan pastinya udara tak akan masuk ke dalam bangunan tersebut. So apa yang kita cadangkan hari ini telah mengambil kira perkara tersebut. Okey, Cik Fadil, ada persoalan? Tak ada kalau logo ataupun simbol bulan atau masjid? atau Bintang. bintang. Kubah. bulat ke Okey, sebenarnya ada. Cumanya pada kali ini dia tak berapa jelas, saya rasa. Sebab kita reka bentukkan minaret itu ada perkataan Allah. Dia tidak ada guna bulan dan bintang. Tak ada. Kita lebih kepada modernism. Okey. Bagi saranan. Okey, saya dengan reka bentuk yang saya persembahkan hari ini, saya berharap dengan mengambil kira penggunaan alam natural ventilation, cahaya semula jadi, dan penggunaan kitaran semula ni, menggunakan air hujan untuk dikitar semula, kita dapat mengurangkan penggunaan elektrik, dan seterusnya akan mengurangkan kos untuk jawatankuasa masjid dalam membayar bil-bil yang kita sedia maklum hari ini bil elektrik ataupun cas elektrik sangat tinggi. So dengan reka bentuk ni saya berharap dapat diterima oleh pihak tuan dan puan-puan, dan seterusnya melantik kami untuk menjadi perunding untuk projek ini. Sekian.